Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis biqiraati ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada hari ini dapat sama-sama melaksanakan solat maghrib berjamaah, dan diberikan kesempatan kita dapat bersama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu yang disebutkan kelebihannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang mana kelebihan apabila kita berusaha untuk berada di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan masing-masing Aidil Adha ataupun ibadah korban. Hari ini hari yang ke-13. Hari terakhir kita melaksanakan ibadah korban dalam Zulhijjah tahun ini. Jadi syukur pada mereka yang telah menjayakan dan melaksanakan ibadah korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah menerima daging ataupun darah sembelihan korban itu, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah taala itu ialah takwa kita di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah korban yang kita dah laksanakan ini tuan-tuan, pastikan ia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan ibadah korban ini sebagai adat kebiasaan setiap tahun. Kalau jadi adat kebiasaan setiap tahun, maka kita bimbang. Dia tak jadi seperti ibadat. Dia tak jadi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi, atas maksud itu, mudah-mudahan yang telah melaksanakan ibadah korban, Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalan kita, dan segala pengorbanan yang kita lakukan juga Allah Subhanahu wa ta'ala terima, dan menjadi saksi di akhirat apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ini kita meneruskan kuliah kita. Kita menyambung dalam kitab Bahrul Madi pada hadis yang membicarakan tentang kelebihan membaca surah Al-Baqarah dan juga ayatul kursi. Bulan yang lalu kita dah membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita sambung lagi sambungan daripada hadis yang kita bacakan pada bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim al-mu'min ila ilaihil masir wa ayatul kursi hina yusbihu hufiza bihima hatta yusmiya wa man qara'ahuma hina yumsi hufiza bihima hatta yusbiha. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ia akan hamim al-mu'min sampailah kepada ayat ilaihil masir. Ini al-mu'min ni kalau kita tengok, tuan-tuan tengok dalam Al-Quran yang sekarang ni tuan-tuan tak jumpa ni. Al-mu'min ini ialah nama lainnya ialah surah Ghafir. Surah Ghafir juzuk yang ke-24. Dia bukan surah Mukminun tu. Qad aflahal mu'minun, itu surah Al-Mu'minun lain. Itu juzuk 18. Ini surah Al-Mu'min. Kalau tuan-tuan cari memang tak jumpa nama surah Al-Mu'min itu. Dia ada nama lain iaitu surah Ghafir. Juzuk 24. Tuan-tuan boleh tengok juzuk 24 surah Ghafir. Hamim bermula daripada ayat yang pertama, Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Jittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Sampai ayat itu. Ayat ketiga. Itu maksud dalam hadis ini. Baca dari mula surah Ghafir sampailah ilaihil masir itu. Dan juga ayatul kursi, ayat kursi. Maknanya barang siapa yang baca surah Ghafir daripada ayat pertama hingga ayat ketiga dan juga ayat kursi. Ayat kursi ini ayat 255 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh semak dan tuan-tuan boleh buat carianlah.
surah Al-Baqarah. Itu tuan-tuan hafal. Boleh kata kebanyakan daripada kita ni hafal lah surah ayat kursi ni. Rasanya malang benar lah kalau kita tak hafal ayat kursi ni. Boleh dijadikan sebagai amalan dalam seharian kita. Baik, siapa yang membaca surah Ghafir tadi daripada ayat yang pertama hingga ayat ketiga, kemudian ayat kursi, pada waktu pagi dipeliharakan dia dengan keduanya hingga berpetang ia. Kalau kita baca pada waktu pagi, Allah Ta'ala akan pelihara kita sampai waktu petang. Allah pelihara. Kehidupan kita ni, ujian Allah ni macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Kadang-kadang yang kita tak sangka. Kadang-kadang yang kita tak jangka. Kita rasa kita dah buat sehabis baik dah. Tapi ujian Allah tetap datang. Jadi apabila kita baca ayat Al-Kursi, ayat kursi dan juga surah Ghafir ni tadi, Nabi kata dia akan memelihara kita daripada pagi sampailah ke petang. Sebab itu jadikan amalan harian kita baca ayat kursi. Surah Ghafir ini mungkin jaranglah kita baca, tapi ayat kursi ini jadikanlah sebagai amalan. Sekurang-kurangnya selepas sembahyang, jadikan dia sebagai wirid. Dalam satu riwayat Nabi sebutkan tentang kita baca ayat kursi ini, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selepas sembahyang fardu, mungkin wirid selepas sembahyang tu, barang siapa baca setiap kali lepas sembahyang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya daripada masuk ke dalam syurga melainkan kematian. Siapa yang sebut? Nabi SAW yang sebutkan. Ini janji. Janji daripada Nabi bahawa siapa yang baca ayat kursi selepas sembahyang, amalan kita selepas sembahyang, maka memudahkan kita masuk syurga. Siapa yang tak nak mudah masuk syurga, tuan-tuan? Semua orang nakkan mudah masuk ke dalam syurga. Sedangkan untuk manfaat dunia pun banyak benda yang kita semua nak buat mudah. Apatah lagi nak masuk ke dalam syurga. Yang berduyun orang menunggu, beratur, berhimpun di padang mahsyar, menanti untuk masuk ke dalam syurga. Dengan beberapa amalan yang ada ini, memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Jadi lepas sembahyang, khususnya yang mana jadi imam, cubalah jangan tinggalkan ayat kursi. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai habis, kemudian nak zikir subhanallah, alhamdulillah, doa dan sebagainya. Sehabis sibuk pun tuan-tuan, janganlah lupa janganlah kita tinggalkan bacaan ayat kursi ini. Nak cepat sekalipun tak apa, bacalah, ringkas aja ayat kursi ini. Kan panjang pun. Tak sampai 10 minit pun kalau nak baca ni. Kita baca. Allah akan pelihara kita, tuan-tuan. Allah pelihara kita dari pelbagai yang kita tak jangka. Apatah lagi Allah pelihara kita, yang lebih besar lagi, Allah pelihara kita dari sudut pahala dan dosa. Kita tak terjebak dengan dosa, kita tak tenggelam dengan dosa, Allah peringatkan kita. Begitu juga dengan ujian-ujian bahaya yang kita lalui, Allah akan pelihara. Dan siapa yang membaca akan keduanya ketika berpetang, dipeliharalah dia dengan keduanya
hingga berpagi. Baca pagi, Allah pelihara sampai petang. Baca petang, Allah akan pelihara kita sampai besok. Maknanya 24 jam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan pun mungkin pernah diuji berbagai-bagai ujian. Sekadar nak kongsi, rasa mungkin tuan-tuan pun banyaklah yang tuan-tuan lalui. Mungkin lebih lagi daripada apa yang saya lalui. Bagi contoh, saya pernah lalui pengalaman kenderaan rosak di tengah jalan. Mungkin tuan-tuan pun pernah biasa kan. Kita dah plan elok-elok dah kan. Kita kata lepas ni nak singgah bengkel. Tanda-tanda tu kita rasa dah macam dah nak rosak. Bengkel kata ni tak boleh ni kalau kat sini ni kena tunggu spare part lama ni, kena tinggal kereta kat sini. Sedangkan kita nak bergerak jauh. Tak apa, you jalan pelan-pelan. Jalan. Tapi itulah saya pesan, mungkin you tak boleh sampai destinasi ni sebab dia dah nak sampai masa dia dah. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita tahulah bahawa benda tu nak sampai masa nak rosak. Ringkas cerita, sampai je tuan-tuan nak dekat, memang jam terus habis mati. Nak start enjin pun tak boleh dah. Kita dah panik, mati tengah-tengah jalan ni bukan sikit punya hal tuan-tuan. Dengan orang belakang horn lah, apa benda berhenti dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala permudahkan. Elok-elok kebetulan berhenti tu, kita pun dah mati, hilang tak tahu nak buat apa dah tuan-tuan, tengah orang banyak kat belakang. Kita pun turun kereta, baru nak call siapa-siapa, datang seorang. Kita pun tak kenal, saya pun tak kenal siapa. Dia pun tak kenal saya pun tak kenal dia. Naik motor. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa tahu-tahu kereta ni tiba terus jam, mati tengah jalan. Nak hantar bengkel lah. Gitulah gayanya. Tapi itulah kena tolak tepi dulu. Ataupun saya tolong. Tolong. Ya. Tolak. Saya main steering, dia tolak. Okay. Alhamdulillah, dapatlah ke tepi. Selesai satu sudut. Kemudian macam mana pula kereta ni? Cik dah telefon ke towing ke sama? Saya baru nak telefon ni. Baru je tuan-tuan. Baru nak dial. Dia pula cakap, tak apa, saya ada kenal saya punya kawan, dia memang towing. Dia baru nak cari-cari nombor orang tu. Lalu orang tu dengan towing dia tu lalu. Bukan lalu untuk tolong yang kita saya ni, kebetulan memang dia lalu ada nak pergi tempat lain. Betul-betul lalu. Nampak? Ada towing, saya kata. Betul lah, inilah yang saya nak call tadi, dia kata. Allahu Akbar, saya kata. Allah nak mudahkan ni. Kita tak sangka pun. Dia pun berhenti dengan jalan. Apa cik? Ni kereta saya je ni, saya cadang nak bawa bengkel. Tariklah bawa bengkel. Dia pun kata, kita apa tak apa, cik tunggu. Saya ada nak pergi satu tempat dulu, lepas tu saya datang sini balik. Tak apa, tunggu kejap. Tak lama lah, mungkin 5-10 minit je. Tu datang balik, jangan kau bawa. Benda ni berlaku musim PKP. Bila PKP, tak banyak kedai buka. Kedai bengkel buka. Tapi nak jadi cerita, satu kedai bengkel ni buka. Telefon, buka dah, buka. Entah. Dalam masa saya rasa tak sampai setengah jam, selesai semua. Sampai ke bengkel. Saya pun menung panjang. Saya kata, kalau Allah nak memudahkan urusan ni, apa saja boleh dimudahkan. Mungkin tuan-tuan pun begitu juga, pernah lalui situasi itu. Bukan kita nak kata kita ni banyak buat amal kebaikan, bukan. Tapi bila datang begitu, dia nak bagi kita muhasabah, tuan-tuan. Nak bagi kita peringatan.
Bahawa kalau Allah nak mudahkan urusan kamu, Allah akan mudahkannya. Allah akan pelihara kamu. Walaupun dalam keadaan kamu rasa memang tak tahu nak buat apa. Nak tunggu towing pun belum tentu dalam masa yang cepat dia boleh datang. Ini kita baru nak telefon pun datang. Allah datangkan dia tu mungkin sebab kebetulan dia nak pergi, lalu itu dia nak pergi tempat lain dan lalu di depan. Memang itulah orang yang kita nak cari pun. Tuan-tuan bayar. Bila menung-menung kata Allah Akbar, rasa rendah kerdilnya kita dengan Allah Ta'ala. Allah nak bantu, mudah. Ya. Jadi begitulah maksudnya, kalau kita nak Allah pelihara kita, inilah antara amalannya. Apa dia? Kita banyakkan baca ayat kursi. Allah pelihara kita. Dalam kita yang kita tak sangka-sangka, Allah akan pelihara, jaga kita. Dalam apa juga keadaan dan situasi kita. Jadi, pesan saya kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, janganlah kita tinggalkan amalan membaca ayat kursi ini. Bukan sabit lepas sembahyang je. Mungkin katalah lepas sembahyang kita tak sempat barangkali. Tak apalah, balik rumah kita baca. Nak masuk rumah, jadikan amalan baca ayat kursi. Banyak riwayat-riwayat yang menyatakan tentang besarnya kelebihan membaca ayat kursi ini. Dalam satu riwayat, Nabi bertanya kepada Abul Munzir, Ya Abul Munzir, atadri ayu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Munzir, kamu nak tak aku bagi tahu kepada kamu daripada ayat-ayat Al-Quran ini, ayat min kitabillah ini, a'zam, yang paling besar, yang paling tinggi darjatnya. Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kamu bacalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi sampai habis. Jadikan sebagai amalan kita. Sebab tu tak cukup semata-mata kita gantung ayat kursi je tuan-tuan. Kat rumah ni kita beli frame lawa-lawa ayat kursi, gantung. Tak memadai. Tak memadai. Kita kena baca, amalkan ayat kursi itu. Bahkan ayat kursi ini juga boleh menjadi pendinding. Pendinding dengan gangguan makhluk halus. Mana pengamal-pengamal perubatan Islam, inilah antara yang diamalkan. Dalam satu riwayat kisah, Ubay bin Ka'ab, dia ada satu, dia kata gudang, dia menyimpan atau menjemur tamar, yang mana riwayat ni ada disebutlah dalam riwayat An-Nasa'i. Panjanglah hadisnya, saya ringkaskan je lah. Dia tengok dia punya tu makin berkurangan, dia kata. Kemudian dia melihat ada satu, dia kata macam makhluk lah. Dia kata, ini kamu manusia ataupun jin? Maka dia kata, aku jin. Panjanglah dia cerita dia, sampai satu dialog tu dia tanya, faman ladhi yujiruna minkum, apakah yang boleh menjadi apa ni, yang boleh menghindarkan kami daripada kamu ni, daripada gangguan jin ni lah. Dia tanya, apakah yang boleh menjadikan ataupun kita kata pelindung untuk kami dengan jin ni. Maka dia kata, hazil ayat ayatul kursi. Ayat inilah ayat kursi. Kemudian Ubay bin Ka'ab, dan riwayat menyatakan dia pergi kembali pada besoknya bertemu dengan Nabi SAW.
Dia bertanya tentang hal itu, betulkah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya, betul lah. Nak menghalang atau mendinding kita daripada gangguan jin. Bukan jin saja. Gangguan iblis, syaitan. Bisikan iblis, syaitan ini ialah dengan bacaan ayat kursi. Mungkin bagi kita yang sekadar orang awam, kita ni tak adalah ilmu boleh mendinding ataupun menghalang gangguan jin iblis ini, kita boleh je baca je ayat kursi ni, sekadar asas kita. Dengan penuh yakinlah. Baca pun takut. Dengan penuh keyakinan, insya-Allah. Yakin dengan kekuasaan dan kebesaran yang ada di dalam ayat kursi tersebut. Jadi itu kelebihan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat kursi. Jadi kita amalkan, Allah akan pelihara kita dari masa ke semasa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, surah Al-Baqarah itu ialah awal surah di dalam Al-Quran. Kemudian daripada Fatihah. Dan ialah sebesar-besar surah kerana melengkapi 286 ayat yang panjang dan pendek. Surah Al-Baqarah ini surah yang punya kelebihan yang besar, yang paling panjang dalam Al-Quran. Bila dia paling panjang, maka sudah pastilah banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada dalam surah Al-Baqarah ini. Maka siapa belajar mengaji surah Al-Baqarah serta diamalkannya, yakni selalu diulang baca seumur hidupnya, maka ialah orang yang dipuji syarak dan mendapat pahala yang banyak, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang akan datang ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Hadis ini kita dah baca dah pada pada bulan yang lepas. Surah Al-Baqarah ini banyak kelebihan dia. Apa antaranya lagi tuan-tuan? Inna syaitan idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja minhu. Sungguhnya syaitan ini apabila dia mendengar bacaan surah Al-Baqarah dibaca di dalam rumah kita, fi baitin kharaja minhu, dia akan keluar lari daripada rumah. Baca surah Al-Baqarah. Sebab itu la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu ni macam kubur. Sunyi. Bacalah dengan bacaan Al-Quran. Jangan langsung tak ada bacaan Al-Quran diperdengarkan di rumah tuan-tuan. Sedang lagu berkumandang, karaoke boleh pasang, tiba-tiba Quran tak boleh bergema dalam, tak pernah bergema dalam rumah kita tuan-tuan. Macam mana kita tak rasa panas? Sebab Al-Quran tak pernah dibacakan dalam rumah kita. Sikit-sikit nak bergaduh, sikit-sikit nak balah. Ada saja yang tak kena dalam rumah. Sebab apa? Sebab syaitan banyak dalam rumah tu. Kenapa syaitan banyak dalam tu? Kerana tak dibacakan Al-Quran dalam rumah tu. Tidak dibacakan antara surah Al-Baqarah ini. Nabi dah sebut kalau baca surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Syaitan akan lari. Setidak-tidaknya tuan-tuan, pasanglah CD bacaan Quran ke. Pasanglah MP3 Quran. Pasanglah YouTube mengaji. Banyak dah sekarang ni. Andai kita tak mampu nak baca sekalipun, mungkin sebab sibuk barangkali, pasang. Banyak sumber dah boleh. Kita ada handphone tuan-tuan. Malulah kita dengan Allah Ta'ala. Macam-macam aplikasi ada dalam handphone ni. Tiba-tiba aplikasi Al-Quran 30 juzuk tak ada dalam handphone. Kita tak download pun. Yang downloadnya game lah, yang downloadnya aplikasi itulah, aplikasi inilah, macam-macam aplikasi.
Tapi kurangnya langsung tak ada aplikasi Al-Quran dalam handphone. Bukan bermaksud handphone tu tak bagus sebab tak ada Quran. Kita tidak bermanfaatkan ruang. Kita pun sendiri maklum, kita sibuk. Nak cari Quran, nak pegang Quran, baca ayat kursi. Saya tak hafal lah Ustaz. Kejap saya nak cari Quran. Mana Quran kat pejabat ni? Kat pejabat mana? Susah nak cari Quran. Sambil-sambil drive. Mana nak cari Quran ni tengah drive? Itulah kita memanfaatkan ruang yang ada. Dengan teknologi yang ada, guna untuk kebaikan. Tapi sayang apabila kita tak manfaatkan dengan mengisi Al-Quran dalam handphone kita, dalam laptop kita dan sebagainya. Kita kena manfaatkan. Daripada diisi dengan perkara tak faedah, lebih baik kita isi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi syaitan akan lari apabila dibacakan bacaan surah Al-Baqarah di dalam rumah kita. Bacalah, ngajilah tuan-tuan. Biar sentiasa rumah kita itu diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Sejuk. Malaikat pun akan datang. Ini tak tentu hala rumah macam-macam. Macam mana tak dapat gangguan syaitan, tak dapat gangguan jin? Kerana tak dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur yang sunyi, tidak dibacakan apa-apa. Kubur kan sunyi. Tuan-tuan pergi kubur malam-malam ni. Ada meriah kubur? Mana ada kubur meriah? Tak ada. Raya je. Raya tu pun, yelah time raya je lah. Habis raya tak ada meriah. Maknanya kita nak bagi meriah rumah kita ni, bukan meriah dengan bunyi budak-budak main bising, tak. Meriahkan dengan bacaan Al-Quran. Bukan maksud 24 jam baca Quran, tak. Sekurang-kurangnya rumah itu, penduduk di dalam rumah itu diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran. TV ada baca Ustaz. Kadang-kadang TV ada baca Fatihah. TV lah. Ini kita. Kita yang baca. Baik. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum dhu adadin fastaqra'ahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu utusan, padahal mereka itu orang-orang yang mempunyai bilangan yang banyak. Bila datang mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka minta baca Rasulullah kepada mereka itu daripada Al-Quran yang dihafaznya dan yang dipelajarinya. Ini hadis ini kaitan dengan yang kita baca pada bulan yang lepas. Sekumpulan datang, masing-masing memperdengarkan bacaan, dan seorang pemuda yang beritahu bahawa aku menghafal surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, sudah sampai masanya kita memuliakan orang-orang ahli Quran ini. Kita muliakan orang-orang ahli Al-Quran. Kiralah sama ada yang menghafal Quran ke, orang yang rajin membaca Al-Quran ke, orang yang mengajar Al-Quran ke, yang berkait dengan Al-Quran, kita muliakan. Muliakan. Kerana lidahnya sentiasa dibasahi dengan Al-Quran. Kita tengok budak-budak yang hafal Al-Quran. Hari-hari lidah mereka dengan Al-Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Muliakanlah mereka, golongan-golongan Al-Quran. Kalau kita jumpa, ambillah keberkatannya. Sebab apa? Di dalam hadis ini, di penghujung nanti, kita akan jumpa bagaimana orang yang dia menghafal Al-Quran itu, ataupun Al-Quran itu ada di dadanya, apabila dia membacanya, ibarat dia seperti kasturi di dalam uncang. Apabila dibaca, wangiannya itu akan dihidu, dibau oleh
segenap manusia yang ada di sekeliling. Dia baca Al-Quran dia. Ibarat seperti wangian kasturi yang akan semerbak. Orang akan cium wangi. Orang akan rasa tenang dengan Al-Quran. Ya. Sebab itu, didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran. Dalam pada kita berusaha, hantar anak kita tuition, hantar anak kita kelas tambahan, jangan kita lupa, hantarlah juga anak kita ini kelas mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Yang terbaik daripada kalangan kamu ialah man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Dia belajar Quran dan menyampaikan balik, mengajarkan balik apa yang didapat daripada Al-Quran. Anak-anak, ajar mereka dengan Al-Quran. Didiklah keluarga kita dengan Al-Quran. Nescaya akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita tengok orang-orang yang hantar anak-anak kelas mengaji Quran, tak kira lah sama ada kelas dengan apa, secara tak formal lah, hantar orang kampung jiran yang ada, hantar yang boleh ngajar-ngaji kita pun hantar, dengan yang hantar tuition tak kira lah, tuition akademik lah. Berapa yuran kita bayar anak ngaji kelas Quran yang kita hantar ni? Berapa tuan-tuan? Nak berbanding dengan tuition yang ada ni, kita hantarlah anak ngaji ke jiran sebelah ke contoh kan. Ngaji situ. Berapa kita bayar? Bukan kita nak cerita kena demand orang ngaji Quran, tak. Tapi kita muliakan. Bayar ni pun kata mahal. Ikutlah seikhlas hati nak bayar. Ikut seikhlas hati nak bayar. Tak bayar jawabnya. Pasal dia kata ikhlas. Kalau letak harga, bisingnya amat. Untuk kelas mengaji saya ni, saya letak satu kepala RM10 seorang. Ya, RM10 seorang sebulan. Oi, mahirnya. Ngaji Quran je pun. Mahir benar. Padahal, maksudnya. Padahal, besar Quran yang kita ajar tu, tuan-tuan. Dah masuk dah. Tak dengar bunyi tak? Okay. Kita berhenti dulu.
Baik, kita ambil sambung sikit lagi tuan-tuan. Baik, masalah membaca Al-Quran yang dihafaz di hadapan alim besar. Sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi SAW. Nabi menyuruh seorang-seorang sahabatnya baca Al-Quran yang dihafaz supaya diketahuinya siapa lebih pendapatannya. Maka ialah yang berkelebihan pada ilmu. Dengarlah riwayatnya sebagaimana kata Abu Hurairah. Fastaqra'a kulla rajulin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Maka dipinta oleh Nabi baca akan tiap-tiap seorang lelaki daripada mereka itu akan barang yang ada sertanya daripada Al-Quran yang dihafal. Maknanya apa-apa Nabi uji dengan Al-Quran. Sepatutnya macam tu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya basic tu baca Fatihah. Apa-apalah kita lah nak buat. Tuan-tuan, kadang sedih. Sekarang ini nak kahwin kena ada temuduga. Khusus kahwin belum ada lagi di Perak. Temuduga. Temuduga ni bagus juga. Sebab kita boleh tahu setakat mana dia. Ada yang bila kita suruh baca Fatihah, tak boleh sangat. Baca tapi tak betul. Belum cerita syahadah lagi. Tak reti nak syahadah. Syahadah hanya baca tapi tak betul. Syahadah hanya baca tapi maknanya tak betul. Ada. Nabi uji dengan baca Quran. Dengarkan baca Al-Quran. Tapi kalau buat apa itu, jenuh lah. Macam-macam lah orang komplain tu. Takkan nak temu duga jadi kerani pun suruh baca Fatihah juga. Takkanlah temu duga nak jadi pegawai pun kena baca Fatihah juga. Saya bukan nak jadi imam. Sedangkan tak salah pun kerana Al-Quran. Sekurang-kurangnya asasnya baca Al-Quran ni. Maka masing-masing mereka itu pun membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa masing-masing yang hafal. Bacalah masing-masing baca apa yang dah hafal. Mungkin ada yang hafal surah itu, surah ini. Ada yang hafal beberapa potong ayat sahaja, baca. Kemudian daripada sudah membacakan seorang, kemudian daripada seorang, maka datang pula Rasulullah SAW itu kepada seorang lelaki daripada orang-orang yang hadir di dalam utus tadi, iaitu daripada orang yang lebih muda daripada mereka itu pada usianya. Lalu ditanyanya,
Apakah yang telah kamu hafal daripada Al-Quran yang ada sertamu wahai si fulan? Maka jawabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hamba hafaz Al-Quran yang serta hamba bagian-bagian dan surah Al-Baqarah daripada awalnya sampai akhirnya. Mari seorang pula pemuda yang lagi muda banding yang lain-lain tadi dah bacakan depan Nabi, dia kata, aku dah hafal juga Al-Quran, dan ada daripada surah Al-Baqarah daripada mula sampailah habis. Kerana dia ada hafal surah Al-Baqarah, maka lebih lantik dia sebagai ketua dalam kumpulan itu. Kelebihan yang dia ada surah Al-Baqarah. Boleh hafal surah Al-Baqarah tuan-tuan? Nama surah tu boleh lah hafal. Ayat tu pun boleh je. Kalau tuan-tuan boleh pelan-pelan boleh. Kan banyak pun. 3 juzuk . Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 tu pun beberapa helai je. Tak sampai setengah juzuk pun. Lebih kurang 2 juzuk setengah lebih. Bolehlah hafal surah Al-Baqarah kerana terdapatnya kelebihan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Wallahu alam. Sekadar itu untuk kita pada malam ini. Jadi pakat-pakatlah kita berusaha. Ayat kursi memang dah hafal lah. Surah Al-Baqarah ni. Jadi kalau boleh kita cubalah sikit-sikit. Baik, itu saja, Allah alam tuan-tuan. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh kita kongsi dan kita bincangkan malam ini. Kalau ada. Ada tuan-tuan? Tak ada ya? Tak ada, wallahu alam, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.